Thank you so much Tuan Ramli Awang Mursyid. Uish, legend lah. Saya still Alhamdulillah. speechless man. Tak expect Alhamdulillah. beberapa tahun yang lalu apabila di asrama membaca novel satu hari nanti akan duduk bersemuka lah. Ya, So alhamdulillah. sangat-sangat excited. And banyak kali saya reference Tuan dalam podcast-podcast saya sebelum ni lah. Saya sebut macam bila saya borak dengan penulis-penulis, kebanyakan saya tanya kalau fiction ni selalunya siapa orang yang korang look up tu dalam penulisan. Kebanyakan semua cakap Ramli Awang Mursyid, Ramli Awang Mursyid. And saya faham je sebab kalau kita beli buku Ramli Awang Mursyid pun, baca dekat bawah tu penulis thriller nombor 1 kat Malaysia. So terima kasih Tuan. Sebelum kita start, saya nak cerita saya punya perjalanan sikit. Dulu saya duduk asrama. Sebelum saya duduk asrama Tuan, kita akan ada buku-buku yang mana kita pas-pas. Sebab buku di saya madrasah tak dibenarkan. Madrasah novel, surat khabar, majalah. Tiga ni memang tak boleh lah. Phone lagi lah. So saya bukan seorang yang membaca pun. Masa kat sekolah pun tak suka baca lah. Tapi bila disebabkan tak ada option lain melain untuk baca alat-alat yang diseludup antaranya Ramli Awang Mursyid, baru saya dapat first exposure. Dan buku pertama Tuan yang saya baca adalah buku Muhammad Tombiro, Hatiku Dia Harajuku. Oh ya. Dan saya dari situ saya memang terus tersangkut. Tapi sebab kita student tak ada duit dan limited in terms of buku, berapa banyak buku yang kita ada dekat situ. Dan kalau ada pun semua berturutan, kena ikut turutan kan. So saya baca Hatiku Dia Harajuku, mandatory, Tombiro, 3 buku. Tak silap saya. Tapi lepas saya habis belajar, Ramli Awang Mursyid punya nama still dekat di hati, tapi saya tak ada peluang untuk membaca dah lah. So memang Tuan usaha nak jadi penulis tu Tuan? Saya? Ya. Ialah, terima kasih sebelum tu ya. Memang saya tak jangka saya akan jadi penulis. Sebab bila tahun 80-an, saya tengok ayah saya tulis skrip drama radio, saya pun tertambat hati. Tapi beliau tak pernah publish, tak pernah siarkan dia punya skrip. Jadi saja terkurunglah di rak-rak buku tu. Rak-rak buku tu kadang-kadang saya ambil, tengok, wah, saya kata, saya tanya, Pak, apa ini? Dia kata, ya, skrip drama radio, dia kata. Zaman dulu susah lah typewriter. Memang susah typewriter. Jadi bila tulis dalam yang ditulis tangan tu, dengan tulisan tangan yang cantik, bila type hanya sampai 6 muka surat. Betapa bersusah payah dia, hanya 6 muka surat. Sedangkan syarat penting untuk skrip drama radio itu adalah 12 muka surat. Jadi dari sanalah saya tanam rasa ingin jadi penulis. Tapi saya tak sangka rezeki saya sebesar macam ini. Allah, semua kerja Allah lah kan. Kita hamba menjalankan saja. Jadi apa yang saya buat, saya pakcik saya kerja RTM, dia bagi saya contoh skrip drama radio yang telah dirakam. Dari sana saya belajar. Saya belajar, tengok macam mana teknik, macam mana apa semua. Dan saya tak pernah belajar secara kelas tau. Cuma secara empirical saja. Empirical adalah memerhati dan mengadaptasi diri. Kemudian apabila tahun 1990 lahirlah saya ikut peraduan sayembara puisi Dewan Bahasa Pustaka. Rezeki saya juga, saya dapat nombor 2. Dari sana saya menanam minat untuk menulis novel. Novel tu siap tahun 1990, terbit 1995. Waktu itu belum rancak lagi. Belum rancak dunia belum novel. rancak dunia novel macam sekarang. Tulis, lepas tu bila saya sudah study benda ni, saya dipindahkan ke Angkasa Puri dari RTM Kota Kinabalu. Di Angkasa Puri saya bermula balik dari bawah. Sampailah satu ketika saya bawa karya dari rumah penerbitan ke sebuah rumah penerbitan, tak ada, reject, semua reject.
Ya, itu pahamlah, itu sudah memang adat lah tuh. Sebab dulu susah nak cari rumah penerbitan. Kalau sekarang pun boleh terbit sendiri. Jadi satu hari itu waktu saya kerja di Parlimen, bertugas di Parlimen untuk siaran liputan berita, seorang penerbit call saya. Dia kata, kita tak boleh terbit sebab kita pun nak tutup. Cuba anda buat ke Karangkrab. Saya kata, soalan pertama saya, boleh percayakah? Dia kata, insyaAllah boleh percaya. Dasar insyaAllah itulah saya pergi. Waktu itu novel Tembiruo dan terperap juga 2 tahun. Lepas 2 tahun barulah diterbitkan. Tapi waktu saya mula-mula muncul dalam dunia novel, waktu itu rakan-rakan saya macam Aisyah Sofia, Damiana, Anissa Yuni conquer the pasaran. Sebab saya bersaing dengan novel-novel cinta. Jadi sampailah, memang susah saya nak bersaing. Tapi mujurlah Nordin Muhammad telah menemui satu konsep, iaitu konsep ambulan. Maksudnya saya digandingkan dengan Aisyah Sofia, satu buku. Jadi Aisyah Sofia jadi ambulan, saya follow belakang. Kan kalau kita di Lebuh Raya kan, kalau ambulan datang semua clear kan. Macam itulah kita. Sehinggalah novel Satu Janji barulah orang nak membaca. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveler Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.